Chef Wannabe, boleh terangkan sikit tentang dish ataupun hidangan yang anda telah menang kategori Best Non-European Dish ni. Dia specialty original ke? Ya, ini resepi yang asli ya. Resepi yang saya menang, yang terbaru. Dah 3 kali menang dah berturut-turut di Geneva, di Europe. Dan juga di Labis. Dan di Labis yang terakhir saya menang lah. Nyaris-nyaris kalah. Tapi kira menang jugalah tahun ni kan. So nama resepi saya yang terbaru ni, kita tunjuk kat skrin ya. Yang terbaru ni nama dia Spring Roll on the Floor People Together Walk into the School. Nama dia panjang. Ya. Kerana dalam resepi nama yang panjang paling susah nak ingat, selalunya akan menang. Rahsia dia. Rahsia resepi. Rahsia resepi. Itu yang penting. Cuba kita pendekkan, kita panggil Spring Roll saja on the floor. Tak boleh, kena sebut panjang. Spring Roll on the Floor People Walk to the School by bus. Lagi tanya 2 kali ditambah. Akhirnya nama resepi kita kadang-kadang boleh jadi 2 hari. Apakah resepi yang ada dalam? Sebenarnya nasi goreng belacan je. Dia orang kan tahu kadang-kadang chef-chef ni nama je sedap. Dalam tu kadang-kadang nasi goreng belacan, ikan kering kan. So yang ni lah dia nasi goreng kita. Ini asparagus, ni telur ya. Telur. Telur, you tahu telur kan? Okey, ini telur hijau ataupun dipanggil telur pindang. Telur pindang ni tak ada sakit cerita pasal telur lah. Ini kalau siapa tak tahu juga alamat nak matilah besok. Yang ini namanya hot dog, bukan hot chocolate. Okey. Itulah dia saya punya resepi yang menang. Dah 3 kali menang dah, tak ada orang boleh lawan. Chef Wan pun tak tahu resepi ni. Mendengarkan namanya saja sudah cukup untuk membayangkan segala lawak jenaka dan riuh rendah gelagatnya. Apatah lagi apabila melihat aksi gila-gila si pelawak juga penyampai radio yang dikenali ramai ini suatu ketika dahulu. Allahyarham Din Beramboi atau nama sebenarnya Mior Ahmad Fuad Mior Badri berasal dari Sungai Besi, Kuala Lumpur dan dilahirkan pada 22 Disember 1966. Beliau yang cukup terkenal dengan lawak spontan itu sering bergandingan bersama Azin Haji Nawawi dalam slot riuh Pagi Era. Namun, di sebalik personaliti riuh rendah dan jenaka luar kawalan yang diperdagangkan, Din Beramboi sebenarnya berkepribadian serius. Walaupun masyarakat sering melihat penampilan imej komedi yang beliau tampilkan dalam kehidupan, namun itu tidak bermakna Din tergila-gila dan membuat lawak sepanjang masa. Personaliti yang gila-gila, lucu dan riuh rendah itu hanya ditampilkan kepada umum ketika bekerja. Realitinya, Din tidaklah huru-hara seperti mana yang dikenali umum. Sebagai individu, beliau merupakan seorang yang serius dan tidak membuat lawak 24 jam. Tapi apabila bekerja, beliau adalah Din Beramboi. Bukan bermakna beliau langsung tidak bergurau dan berlawak di luar waktu kerja. Namun, ia tidaklah seperti mana yang dilihat dan dikenali di TV ataupun radio. Seindah senyum di bibirmu. Sebelum terlibat dalam bidang penyiaran dan lakonan, Din Beramboi pernah mencuburi bidang nyanyian dari sebuah kumpulan yang dikenali sebagai Diplomasi. Kumpulan ini sempat mengeluarkan sebuah album yang diberi nama Seloka Cinta. Kumpulan ini dianggotai beliau selaku vokalis utama yang mana waktu itu menggunakan nama Mior Ahmad. Antara lagu hitnya adalah Seloka Cinta dan Kejutan Cinta Sepi. Sebelum menyertai bidang penyiaran sebagai penyampai radio di stesen radio Era, Din Beramboi pernah bertugas sebagai penyampai radio di stesen radio THR. Sewaktu bertugas di stesen radio tersebut, beliau cukup terkenal dengan program Ronda-Ronda. Setelah itu, pada tahun 1997, beliau sempat melukis sebuah karikatur untuk majalah Din Beramboi, terbitan Tempo Publishing, Petaling Jaya selama 8 isu sahaja. Sepanjang penglibatannya dalam bidang seni, pelbagai rancangan drama dan filem pernah dibintanginya seperti Salam sejahtera, saya mau cerita tentang balsam welding ini khas untuk anda. Mari sini, nanti kamu potong setengah lah. Dia punya guna lagi macam-macam. Dia mali jauh daripada satu gua. Dia macam-macam, boleh bikin potong, kasih sambung jali, putus, tumbuh lagi, kasih gosok. Ini macam gosok lagi dia cakap lu cakap tuan
duluan. Kalau kamu sudah jumpa sama kami, kami jumpa dan kami potong jari. Anda semua jangan takut, jangan nangis, jangan berduka. Ambil ini balsam, gosok sama dia, gosok sama dia. Apa yang pendek akan jadi panjang. Kalau jari dulu tak ada tapi sekarang ada. Lagi dia boleh kita kasih contoh. Oi, Mali, Ini ada satu belada. Kali kalau lihat dulu Dia pinjam uang sama kita 5.000. Pikang lu. Tapi dia lari duduk, itu kampung ulu. Banyak jauh. Sekarang dia tak lemah lu. Kita kasih minta uang dulu. Tak mau bayar. Kasih tali dia tangan kutu tu. Dia menjerit. Brother, lu mau pergi mana? Sekarang lu sudah tali tangan. Lu mau pergi mana? Sekarang ambil gosok balsam ini dan gosok saja. Gosok balsam. Gosok saja. Nanti gosok 2-3 hari. Lu datang balik ya. Nanti lu tengok dia, dia sudah berubah. Dulu tali tangan, tapi sekarang tak tahu. Mari kita tengok. Oh, sudah ada tangan. Dulu lihat kaki telepon sudah ada. Namanya senang cerita sekarang kita orang mau kasih tahu sama orang apa nombor kita orang kasih telepon sekarang. 014 Lu cakap 44. Jangan lupa nombor extension 12. Semasa menyertai radio penyiaran di stesen Radio Era, beliau sempat menghasilkan album coletih bersama Azril Nawawi berjudul Sawancara Azril dengan Den yang diterbitkan oleh Kira Bagus edaran Pony Canyon. Selepas itu, pada tahun 2002, beliau tampil dengan album Den Beramboi Cari Makan yang memuatkan lagu dan sketsa terbitan Broadway. Antara kebolehan luar biasanya ialah mampu meniru pelbagai gaya suara. Selain berkhidmat sebagai penyampai radio, Dan juga pernah tampil dengan program buah bicara pertamanya berjudul Wuhai Beramboi selama 13 episod. Program bual bicara yang berkonsepkan santai, ringan dan komedi itu memperlihatkan kebolehan Dan bukan sahaja sebagai peneraju, malah sebagai pelawak. Beliau juga mahir bermain gitar dengan baik. Ini dibuktikan lagi dalam rancangan bual bicara kendaliannya ini, di mana beliau tidak kekok bermain gitar secara langsung. Minatnya terhadap instrumen itu sehinggakan beliau mempunyai koleksi gitar sendiri. Azril Nawawi dan saya satu sekolah ketika dulu. Masa itu kami sama-sama belajar di kota London. Ya, betul. Lepas itu kami terpisah kerana kesibukan Kerana kerjaya saya masing-masing. lulus, dia tidak. Saya tak lulus. Okey, hari ini saya kembali berjumpa dia dan bekerja sama di tempat yang sama, orang yang masih serupa perangainya dan saya hargai dia. Dan yang pentingnya kan, satu kelas dengan Azwan Ali. Jadi dipendekkan cerita, berkumpul balik 3 orang ini. Baiklah, itu cerita lama lah kan. Jadi akhirnya kami jumpa lagi dan kerjasama sehingga Alhamdulillah, dan kita pun dah kenal kan. Dah pernah buat album dulu, tak laku kan. Betul. Kita memang nak bagi benda-benda yang macam tu je. Kan? Pengisian kita. Jadi benda ni semua mengajar kami supaya jadi dewasa. Dan saya banggalah sebab daripada pengajaran berapa tahun, 20 tahun yang lepas, Dame Beramboi dah ada Beramboi. Dan sememangnya Din, dia sangat pemurah. Orang pemurah, inilah habuat. Wey! Engkau belum patut masuk, kau dah masuk. Tapi Puji dah bangunlah. saya akan puji diri sendiri. Tapi Puji akulah. yes, saya tidak boleh menandingi dia. Dia ada berempat, 5, 6 rancangan. Saya baru 1. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, hari ini saya akan bina jembatan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Sebagai seorang yang terlibat dalam bidang seni, beliau pernah tercalon sebagai penyampai radio terbaik ABPBH pada tahun 2009. Dan dilihat bukan sahaja berbakat dalam bidang seni, malah beliau juga berkebolehan dalam mencipta pelbagai aksesori dan dekorasi. Misalnya, jika terjumpa beberapa batang kayu, beliau akan mengukirkannya menjadi sebuah ukiran hot, mencipta pagar kayu, katil dan pondok di kawasan rumah. Pada 30 Mac 2010 yang lalu, Dan Beramboi telah dimasukkan ke unit rawatan rapi Hospital Selayang.
Laporan awal mengatakan beliau menghidap penyakit kencing tikus, tetapi sehari berikutnya beliau disahkan menghidapi sindrom kejutan denggi. Pada 2 April 2010, Dan Bramboy telah disahkan meninggal dunia di Hospital Selayang. Jenazahnya selamat dikebumikan pada jam 10.40 pagi di Tanah Perkuburan Islam Bukit Lagung, Taman Ehsan. Allahyarham meninggalkan seorang balu, Suhaini Cekman, dan 3 orang cahaya mata. Lepas pemergian Allahyarham, sebuah album yang dikenali sebagai Sawancara telah dikeluarkan bagi memperingati hasil kreatif terbaik Allahyarham Dan Bramboy ketika mengemudi rancangan Riuh Pagi Era bersama Aznil Haji Nawawi. Album yang memuatkan 30 episod Gurau Senda dan lawak jenaka kedua selebriti tersebut dengan pendengar merupakan pilihan terbaik daripada lebih 100 episod Sawancara yang telah ke udara sejak mereka digandingkan pada 5 Januari 2009. Kini, Allahyarham telah pergi bersama lawak jenaka yang menghiburkan dan 1001 kenangan untuk kita semua. Semoga roh Allahyarham Mior Ahmad Fuad Mior Badri dicucuri rahmat dan ditempatkan di kalangan orang yang beriman. Al-Fatihah.